Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insya-Allah pada video kali ini kita akan belajar modul ke-6 dalam marketing insya-Allah. Apa function modul ke-6 ni nanti anda akan belajar dan anda akan nampak impact dia kalau anda terapkan insya-Allah. Cuma macam kita sendiri dah terapkan, apa yang kami terapkan tolong ikut step by step. Dan kalau boleh buat satu-satu, jangan sekali semua. Okey? Buat satu-satu supaya setiap tindakan yang anda buat tu anda akan nampak hasil, bukan penat saja. Okey? Kenapa saya tekankan buat satu-satu? Sebab ada satu kisah daripada animasi terkenal Jepun. Kisah dari Doraemon tak silap saya. Okay, ada satu watak ni bernama Nobita. Apa Nobita cakap? Hari ni saya fikir saya nak buat homework. Pada waktu ni saya fikir saya nak buat homework. Kejap lagi saya fikir saya nak tolong mama. Lepas ni saya fikir saya nak potong rumput dan sebagainya. Semua dia fikir dia nak buat. Tapi apa Nobita cakap last kali kat Doraemon? Last kali saya tak buat satu. Sebab saya rasa semua benda tu berat saya nak buat sekali. Begitu juga dengan anda. Jangan buat suatu tindakan terlalu gelojoh. Slow and steady, buat satu-satu dan pastikan sesuatu tindakan kita tu ada hasil. Okay? Ada hasil supaya kita tak rugi, kita tak rasa hampa dan sebagainya. InsyaAllah. Tapi diingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tulis learning point. Okay? Penting untuk anda tulis learning point dan hantar di grup insyaAllah. Itu adalah salah satu orang kata adab berilmu. Okay? Tak kisah siapa pun guru anda, selagi dia dipanggil ilmu, selagi ilmu tu datang daripada Allah, diilhamkan kepada manusia, insyaAllah, tolong hormat sesebuah ilmu. Dan tulis learning point di grup insyaAllah. Okay? So, di samping tulis learning point, jangan lupa untuk tulis setiap apa yang kami cakap. Okay? Macam saya ingatkan, kita semua ni bukan golongan Imam Syafi'i. Kita tidak terlalu arif. Sekali dengar terus pandai. Tulis. Okay? Pada semua tim, tolong tulis. InsyaAllah. So insyaAllah hari ni kita akan masuk buat apa? Instagram. Seronok tak main Instagram ni? Memang sangat seronok. Tidak kira umur, tapi kebanyakannya orang muda. Tapi tak salah. Kalau orang berumur pun main Instagram, memang sangat-sangat orang kata relevan lah pada sekarang ni. Dan Instagram merupakan salah satu platform yang paling bagus. Kedua terbagus tak silap saya untuk buat bisnes selain daripada Facebook, insyaAllah. So kita terus masuk ke topik pertama, iaitu apa kelebihan yang kita akan dapat daripada Instagram. Kenapa kita kena bagi kelebihan? Macam biasa, banyak kali saya ingatkan, kalau kita tak tahu kelebihan, kita tak rasa nikmat membuat suatu tindakan. Sama juga dengan solat. Kita tak tahu kelebihan solat itu mendapat pahala. Kalau kita tak tahu kelebihan solat itu mendapat pahala, maka kita tak rasa nikmat untuk membuat solat. Sama juga dengan puasa dan sebagainya. So semua kita kena tahu kelebihan. Daripada kelebihan akan mendidik jiwa kita, mendidik mindset kita untuk berminat, untuk terus konsisten membuat benda tu sampai habis. InsyaAllah. So dia sebenarnya banyak kelebihan kalau kita buat marketing di IG ni. Tapi di antara kelebihan-kelebihan yang penting, 3 kelebihan terpenting yang saya nak ambil dan saya nak petik pada topik malam ini insya-Allah. So apa? Pertama, kelebihan pertama adalah engagement. Okey, apa itu engagement? Engagementnya adalah apabila anda buat IG dan relate to business, maka IG anda tu akan meningkat dari segi engagement. Engagement di antara followers tu dia semakin meningkat. Jikalau akaun anda aktif. Kalau setiap hari anda post, akaun anda aktif, konten anda menarik, konten anda include apa yang anda buat dalam bisnes, konten anda fresh, bukan ikut orang punya dan sebagainya, insya-Allah anda punya engagement akan menarik. Dan anda punya engagement akan menaik. Dan itu yang dimahukan oleh para usahawan dalam IG dia. Semakin tinggi engagement, semakin tinggi like, tak kisahlah kalau like 3 ke 4, walaupun 3 ke 4, janji konsisten setiap hari ada like. Itu menunjukkan IG anda betul-betul sihat. Okay, that's why kalau kita buat bisnes, relate dengan IG, dia akan meningkatkan engagement di antara followers kita. Yang kedua, dia membina trust dan personality dalam bisnes anda. Okay, daripada konten anda di IG, first dia akan membina trust.
Prospek tengok je IG anda. Lepas ni kami akan bagi tahu cara membina IG business yang betul, yang tepat. First dia tengok je business IG business anda, dia terus trust kat anda. Dia terus ada satu kepercayaan dan dia tertarik untuk mencuba apa yang anda jual. That's why IG business sangat-sangat lumayan. Okay? Dan dia menimbulkan dan dia meng-create personality. Tapi ini semua berdasarkan konten-konten yang menarik lah. Contohnya konten-konten latar belakang anda dalam bisnes. Latar belakang anda menjadi seorang dropship. Apa yang anda buat? Anda kongsikan dekat orang ramai. Kerana orang ramai berminat nak buat bisnes ni. Tapi dia takut. Dia takut nak tembus tembok kejayaan. Sedangkan anda semua dah berjaya. InsyaAllah anda kongsikan manfaat. Maka insyaAllah personality, trust anda akan naik, personal branding anda akan naik, insyaAllah. Dan yang last sekali adalah kita boleh buat ads untuk IG ni. Buat ads ni saya tak payah terangkan lah. Buat ads ni memang, kalau siapa yang nak result cepat, saya sarankan untuk main ads. Tapi ads ni, dia punya purpose bukanlah untuk mendapat result, tapi untuk memperkenalkan ke orang-orang luar, lagi ramai orang-orang yang targeted, dan kita boleh setting di ads untuk masuk ke IG kita, untuk kenal kita lebih dalam. That's why pada suatu masa, pada satu tahap dalam bisnes, if you dah capai pada certain level yang tertentu, contohnya master dealer dan sebagainya, 40 hingga 100, 100 hingga 200 dan sebagainya ke atas, anda dah kena start buat ads. Dan insyaAllah di situ kami akan ajar. Tapi this is the kelebihan, the benefits dalam kita membuat IG business, insyaAllah. So itu saja kelebihan daripada saya, 3 je. Sebenarnya ada banyak lagi personal branding dan sebagainya. Tapi saya bagi 3 yang terpenting. Dan 3 terpenting ni memang saya rasa memang wow. Sangat-sangat wow dan sangat-sangat boleh untuk anda buat. Bukan boleh sekali, tapi boleh untuk anda cuba. InsyaAllah. Dengan izin Allah, anda boleh buat semuanya. Tapi ingat, one by one, step by step. InsyaAllah. Kita tengok masuk ke topik yang kedua. Tafadhal mashkurah. Okey, terima kasih kepada Tuan Iskandar telah menerangkan kelebihan Instagram dalam bisnes, insya-Allah. So saya akan teruskan topik saya pada malam ini, iaitu profile. Okey, so bila kita nak buat bisnes kan, kita punya platform mestilah bisnes. So pertama sekali, bila kita dah buat IG ataupun buat Instagram, kita kena buat Instagram ni khusus untuk kita buat bisnes kita. So yang pertama sekali kita kena buat adalah kita kena tukar IG bisnes kita, IG kita ke IG bisnes. Okay. So kenapa? Okay, saya bagi tahu sebelum saya bagi tahu cara-cara, saya akan bagi tahu tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk kita nampak profesional. Nampak profesional. Sebab apa? Semua usahawan apabila mereka buat bisnes di Instagram, mereka tukar IG mereka menjadi IG business. So kita pun kena macam tu juga. Okay. So kalau anda ada IG personal, so saya nak anda buat IG khusus untuk anda buat bisnes, IG business anda, insya-Allah. Okay. So macam mana nak tukar jadi IG business? Okay, anda boleh tengok step yang pertama, anda pergi setting. Anda boleh pergi dekat yang garis 3 tu. Garis 3 tu, kalau anda pergi kat profil anda nampak ada garis 3. So garis 3 tu anda tekan. Garis 3 tu anda tekan, anda pergi kat bawah sekali ada setting. Okay, tekan setting. So bila tekan setting, anda ada nampak ada banyak option. Ada follow and invite friends dan sebagainya. Tapi kat situ ada tulis business. So anda tekan business, so dah akan keluar yang step yang ketiga, kita akan pergi ke business partner tagging. Yang kat situ anda nampak branded content approval dan sebagainya. Anda tekan done je. Nanti dah ada beberapa requirement, seperti anda kena letak apa, letak email ataupun nombor telefon dan sebagainya. Semua dia ada requirement tu, ada letak di situ. So anda just isi sahaja requirement tersebut. Mudah sahaja nak tukar ke IG business. So saya nak anda semua, kalau boleh malam ni terus buat IG business tu. Bila siapa-siapa yang tak ada lagi lah IG business, okay, so buat terus malam ni, insya-Allah. Okay, so itu cara dia untuk nak tukar IG ke IG business. Okay, tapi kalau nak guna IG personal tak ada masalah. Saya tak ada masalah nak buat kan. Tapi bagi saya lagi elok, lagi bagus adalah anda buat IG baru khusus untuk buat bisnes dan tukar IG tu jadi IG bisnes, insya-Allah. Okay.
So saya rasa itu sahaja untuk point topik saya profile. So saya akan pergi ke topik yang kedua, iaitu gambar, bio dan followers. Okay, so apa gambar? Okay, gambar ni adalah gambar profil anda lah. Gambar profil anda. Kenapa penting sangat gambar profil anda ni? Okay, supaya apa? Supaya mereka ni trust pada anda. Okay, so gambar apa yang nak kena tunjuk? Okay, gambar anda sendiri. Gambar anda sendiri. Yang paling penting, kalau anda dengan produk lagi baguslah. Dan gambar kena berkualiti. Dan gambar pun kena baguslah. Tak adalah gambar tu tiba-tiba sengit ke, tak boleh. So maksudnya gambar tu, kalau lagi elok, saya punya cadangan adalah anda dan produk. Anda tengah pegang produk, kan bagus, lagi bagus. Lagi orang nampak, oh dia ni jual produk. Lagi dah orang tahu, dah lah buat IG business. Lepas tu tengok profil pun orang dah trust. Dia tahu, okay dia ni jual produk. Produk apa? Produk kuaci. Produk apa? Produk popcorn dan sebagainya. Mudah sahaja, okay, untuk gambar. Okay, bukan saya tak sarankan tiba-tiba anda letak gambar apa logo dan sebagainya, itu hanya untuk HQ dan sebagainya. Tapi untuk agent dan dropship lagi bagus, anda letak gambar diri anda dan gambar diri anda dan produk, lagi mudah dan lagi orang akan trust anda. Okay, agent dan dropship, insyaAllah. So yang kedua adalah bio. Okay, bio ni senang cerita semua tahulah bio. Maksudnya dekat gambar tu ada kat bawah tu dia punya tulisan tu. Dah ada banyak-banyak information tu. So sebenarnya penting sangat. Kalau anda tengok semua IG business semua dia letak beberapa information dekat bio dia. Okay, so kita tengok untuk agent. Okay, bagi tahu tempat anda. Okay, bagi tahu lagi satu saya nak bagi tahu nama. Nama tu kena letak macam ni. Sifukuda.pekan. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak letak IG ni, IG business ni supaya orang tahu, oh dia ni ejen dekat Pekan, dia ni ejen dekat Mersing, dia ni ejen dekat Johor, atau lagi kita jangan letak Johor, maksudnya lagi spesifik lah, lagi spesifik punya tempat. Contohnya ejen Sifukuda.Pasir Mas. Macam gitu. So kita tak nak macam tiba-tiba ejen Sifukuda.Kelantan. Oh, satu Kelantan dah pegang. Tak boleh. Okay. So bila kita jadi ejen, kita kena pegang satu tempat saja. Letak dekat nama tu jadi Sifukuda.Pekan, Sifukuda.Mersing, Sifukuda.Batu Pahat dan sebagainya, insya-Allah. Okay, mudah. Okay, itu untuk ejen. Bagi tahu Sifukuda.nama tempat anda, tempat yang anda jaga tu, tempat anda buat jualan tu, tempat anda lah senang cerita. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah kena bagi tahu produk. Okay, tapi ini produk, bagi tahu popcorn dan juga kuaci. Ini contoh. Tapi apa yang saya nak tekankan, anda kena guna kreativiti anda. Contohnya popcorn, letaklah emoji popcorn ataupun popcorn ready stock ataupun dan sebagainya. Bagi tengok IG business yang lain macam mana mereka buat diorang punya bio tu, bagi jadi kreatif dan bila orang tengok wow. Okay. Dan contoh macam COD, contohnya ada COD disediakan dan sebagainya. Tu boleh letak di bio. Okay, letak dekat COD ataupun COD area pekan, free COD dan sebagainya. Boleh letak kat situ, tak ada masalah. Okay, ikut kreativiti anda. Lagi bagus bio ni bila orang tengok je dia tahu information tu. Information tu. Okay, anda jual apa? Nama apa? Free COD, post available. Boleh, tak ada masalah. Itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Tapi kalau boleh kita kasih simple, jangan panjang. Tiba-tiba anda letak kuaci rangop, ada 4 perisa, repost spicy pork sampai panjang, sampai ke followers punya nama tu. Tak boleh lah. Bagi tahu kuaci rangop, popcorn, caramel, wow. Bagi tahu je. Ataupun boleh guna tagline kami, let the pots begin. Tak ada masalah. Tapi lagi bagus pendek dan menarik. Bagi buat kreativiti anda sendiri, insya-Allah. Okay, itu yang kedua. Dan paling penting sekali, letak link tu. Link tu. So supaya apa? Supaya orang boleh tengok, nak order boleh tekan je link di bio. Link dah ada dah. Sebab apa? Dekat IG ni bila anda post, dia punya link tu dia tak boleh tekan dekat copywriting. So kita boleh letak dekat bio. Link ni tidak ada masalah. Saya kasih saranan letaklah WhatsApp. Mudah, dia terus direct kat anda nak order dan sebagainya. Tapi kalau anda fokus pada Facebook pun tak ada masalah. Dia tekan boleh letak link Facebook anda kat situ. Facebook page ke Facebook, lagi bagus Facebook page dan Facebook personal yang anda buat untuk jual produk ni. Okay. So lagi bagus saya menyarankan guna link WhatsApp lah, insya-Allah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah followers. Okay, so jangan saya nak bagi tahu followers ni sama juga macam FB.
paling kurang paling cikai 5,000 followers. Tapi macam mana nak buat kan? Followers dekat IG ni dia ada restriction. Anda tak boleh add setiap hari 100, tak boleh. Nanti anda kena block. Ni pengalaman saya. So followers ni anda boleh, cara nak tingkatkan followers, janganlah kita rasa dah 200 dah hebat dah. Tengok views reels dah nak dekat 1,000. Baru 200. Jangan rasa senang, jangan rasa selesa. Sebenarnya paling pun adalah 5,000. 5,000 followers. So macam mana nak follow? Okey, anda boleh follow dekat anda punya IG personal anda, kawan-kawan anda dekat IG personal. Follow. Ataupun lepas tu pergi balik pergi ke IG kawan punya kawan. Follow. Tapi apa yang saya nak tekankan, follow target audience anda. Jangan main follow tiba-tiba follow Bangla lah, follow Pakistan lah, follow Amerika lah. Jangan. Kita tak ada sampai situ lagi. Kalau kita dah international boleh lah. Tapi kita sekarang ni di Malaysia, follow kita punya target audience, iaitu student ataupun kalau ada suri rumah, ibu suri rumah, tak ada masalah, boleh. Kalau dia ada IG, boleh tengok, kita boleh tengok dekat IG tu. Kalau IG tu kita tahu dia ni remaja, boleh follow, tak ada masalah, insyaAllah. Tu cara dia. Kalau boleh sehari tu kita try lah follow dalam 10, 20 jangan banyak sangat sebab nanti anda kena block. Bila anda kena block, kemungkinan anda tak boleh post. Okay, so itu saya punya take note. Okay, tulis. Sebab apa? Kita takut kita terlupa. Kita pergi kepada point yang kedua, iaitu highlight. Okay, kenapa kena buat highlight? Okay, saya akan bagi tahu anda semua, iaitu bila customer ataupun prospek, bila dia masuk di IG kita, dia akan tengok highlight dahulu. Kenapa? Sebab kadang-kadang dia ni prospek ni, customer ni, dia malas nak Dia malas nak slide, tengok produk dan sebagainya, dia tengok kat highlight je. Nak tengok bukti betul ke, sedap ke produk-produk dia ni. Produk apa yang dia jual, COD apa, boleh ke dia COD kat Pekan, contohnya kat idea Pekan. So kat situ kita letak kat highlight, mudah. Lagi-lagi yang kita dah post dah beratus-ratus tu. Kalau siapa-siapa yang masih lagi 10 mungkin tak ada masalah, tapi saya tekankan buat je highlight. Sebab apa? Highlight ni memang mudahkan prospek untuk tengok kita punya aktiviti. Lagi-lagi testimoni, COD dan produk kita letak. Tapi apa yang saya nak tekankan, iaitu anda punya kreativiti, anda nak letak macam mana highlights tu. Contohnya dekat kita tengok gambar ni, dia tengok dia punya highlight dia, tengok dia punya DP highlight dia. Sangat-sangat sangat-sangat konsisten. Tengok cantik. Kreativiti dia, janganlah kasih kosong je, tak boleh. Bila dia kosong tu orang tak minat nak tekan. So bila dia tengok macam dia nampak bersih, dia nampak macam clean je, nampak cantik je, lawa je. So bila benda macam tu, prospek akan tertarik nak tekan. Okay, ikut kreativiti anda. Mungkin anda boleh letak simbol testimoni. Boleh tengok kat Google macam mana ada simbol testimoni, simbol COD dan sebagainya. Mudah. Okay, anda boleh tengok. Anda boleh tengok bisnes-bisnes lain punya cara macam mana dan bagaimana dia cantikkan highlight dia. Okay, ingat buat highlight, insyaAllah. So saya pergi kepada posting pula. Okay, so saya bagi paling simple yang pagi sekali adalah post pagi adalah motivasi, tips ataupun doa. Okay, kenapa kita kena buat ni? Macam saya bagi tahu sebelum ni, kita nak tarik audience kita ataupun prospek kita ataupun customer kita bukan sahaja daripada produk. Kita nak tengok dia, kita nak tarik dia melalui value yang kita boleh bagi. Motivasi, tips, doa, pagi-pagi tu. Bila? Time berapa? Time 8.30, time pukul 9 dan sebagainya. Time ni lah paling bagus kita post. Kata-kata semangat. Yelah, sebab kata-kata semangat ni bagus untuk pagi-pagi. Orang baca macam contohnya jarak di antara mimpi dan kenyataan, dia panggil tindakan. Orang dah semangat hari tu, dia rasa kena buat tindakan. Betul tak pagi-pagi? Kalau dia baca malam mungkin dia rasa macam buat esok pagi lah. Nampak tak? Dia start pagi. Mulakan pagi anda dengan semangat. Nampak tak? Boleh tengok pagi-pagi, motivasi memang sangat bagus. Tips ataupun doa, lagi-lagi doa lagi bagus. Kita doakan semoga hari ini dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Bagus. Okay, pagi. So kita pergi pada post petang pula. Post petang kena post apa? Testimoni, COD ataupun success story. Okay. Post-post ni anda boleh buat dari bentuk gambar ataupun video. Video testimoni live pun bagus. Dia kata okey, alhamdulillah sedap kan. Testimoni live tu. Bagus. Ataupun COD live. Boleh buat kat kita ikut kreativiti anda. Anda nak buat kat Reels ataupun anda nak buat daripada TikTok, post dekat IG pun tak ada masalah.
COD sekarang ni kita boleh tahu macam mana nak kat jadi COD. Oh, perjalanan nak pergi post COD, letak lagu menarik. Pun bagus, tak ada masalah kan. Ikut kreativiti anda. Tapi saya nak bagi tahu, anda punya posting ni kena menarik lah. Kena menarik supaya apa orang tengok tu tak bosan. Bila orang tengok dia try nak tahu. Bila dia tengok video-video kita ataupun testimoni COD dia tertarik nak tahu, lebih tahu dia ni jual apa sebenarnya. Nampak tak? Ataupun success story yang buat video, saya daripada 0 sale sampai ke 1000 sale. Macam mana saya buat? Nampak ada packing barang, COD seorang-seorang. COD sama malam. Nampak tak? Boleh buat video ataupun gambar ataupun lagi bagus video lah untuk testimoni untuk COD dan success story ni buat video. Bagus sangat-sangat. Okay. So anda boleh buat macam mana anda boleh tengok ikut kreativiti anda. Tapi kena menarik lah. Lagu kena semangat ataupun lagu pun ikut pada trend sekarang. InsyaAllah. Okay. Pada yang terakhir adalah post jualan malam. Maksudnya post produk lah. Post produk and copywriting macam bagi biasa. Copywriting kena memukau. Bila orang tengok, wow. Tapi macam saya bagi tahu, copywriting ataupun gambar ni kita kena bagi bukan sesimpel. Maksudnya simple dan menarik. Jangan terlampau macam banyak sangat elemen kita letak kat gambar tu. Jangan sangat. Ataupun copywriting tu panjang kita letak. Jangan. Bila kita post produk, kita kena letak gambar yang copywriting simple, padat dan menarik. Copywriting tu ataupun headline tu kena memukau. Bila orang tengok, wah, itu dia. Tapi kalau orang tanya, kenapa tak boleh post petang, pagi, post jualan ni? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, post pagi ni tidak ada masalah. Tapi post pagi ni saya sarankan jangan hard sell sangat. Jangan hard sell sangat. Tak ada masalah nak post pagi dan sebagainya. Tapi ini saranan saya. Sebab apa? Post jualan pada waktu malam ni, orang tengah jam, on the way nak balik daripada kerja. Time ni lah kita semua orang main phone. Kita target ni adalah target bila orang memang betul-betul pegang phone, main phone. So bila time malam ni, time tengah rehat, time orang tengah jam nak on the way balik kerja, time ni lah orang main phone, time ni lah orang nak tengok kita punya produk, iklan dan sebagainya. Sebab tu kita punya boleh sesimpel mungkin. Sebab apa? Time orang ni nak rehat, dia tak nak baca panjang-panjang. Dia nak baca pendek tapi menarik tetapi padat. Itu paling penting. Video pun kena menarik lah. Lagi-lagi kita cerita pasal video kan, orang tengok kan, time tengah bosan tengok menarik lah. Nampak tak? So lagi dia nak ambil tahu. Kita nak bila dia tengok tu, dia nak lagi tahu pasal kita. Itu paling penting. InsyaAllah tentang posting ni. Paling penting saya nak tekankan, kena konsisten. Setiap hari kena buat. Jangan tinggal. Supaya apa? Supaya orang ingat kita. Kalau kita hari ni post, esok tak post, siapa nak ingat? Siapa nak tahu pasal kita? Orang takkan tahu. Lagi-lagi kita ni baru start. Kalau kita baru start, tak post setiap hari, memang orang takkan tahulah. Kena post setiap hari. Supaya apa? Supaya bila orang buka feed tu, dia tahu kita ada kat situ. Dia tahu kita ni tengah aktif. Dia tahu kita ni memang betul-betul usahawan yang betul-betul tengah ingin menyelesaikan masalah orang. InsyaAllah. Okay. So saya nak tekankan lagi sekali, iaitu anda kena tulis learning point. Boleh ke tak boleh? Boleh. Macam biasa, macam Tuan Iskandar beritahu, iaitu buat satu-satu. Jangan rasa terbeban sangat. Buat satu-satu. Buat step by step. Buat ni dulu, baru buat ni. Lepas buat ni, baru buat ni. Janganlah satu hari tu, kedebak buat semua tu. Dalam esok nak buat kedebak semua tu. Tak. Satu per satu. InsyaAllah. Ini kami just bagi tahu supaya anda tulis, supaya anda tak lupa. Nanti nak buat tu, anda cek balik. Buat ni. Okay, insyaAllah. Okay, saya harap ia sangat-sangat bermanfaat dan saya nak anda buat tindakan tu malam ni ataupun esok dah kena buat. Paling bagus lepas ni terus buat ID business dan sebagainya, insya-Allah. Okey, saya rasa itu sahaja pada video kali ini. Saya ingatkan balik, tulis learning point wajib, insya-Allah. Okey, yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang baik tu datang daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.